Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Thank you sebab sudi klik video ni. Thank you sebab singgah ke channel ni. Dan juga bagi mereka yang baru sampai tu, jangan lupa subscribe. Dan juga yang dah lama sampai tu, yang tak subscribe tu, kenapa lagi? Tolonglah subscribe aku punya channel ni. Aku boleh tengok kat statistik aku menunjukkan bahawa boleh dikatakan lebih daripada 60% yang tengok video aku ni tak subscribe. Why? Sebab apa? Sebab aku nak buat satu giveaway special. Aku nak buat satu giveaway yang besar-besaran, secara besar-besaran. Aku tengah kumpulkan sponsor untuk memberi giveaway, untuk buat giveaway kepada korang semua. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 5 hadiah. Mungkin aku akan dapatkan lebih daripada 10 hadiah untuk diberikan kepada mereka kat luar sana yang telah lama subscribe aku, yang telah lama follow aku. Okay, sempena aku punya subscribers yang ke 150,000 ataupun 200,000. Tengoklah macam mana. Sebab aku tengah kumpulkan sponsor. Dan benda bukan yang sikit-sikitnya barang, benda bukannya main-mainnya barang. Kalau lagi ramai orang subscribe dengan cepat, lagi besar dan lagi meriah lah hadiah-hadiahnya. Okay, so jangan lupa subscribe channel ni. Jadi pada hari ni, guys, aku nak berkongsi cerita dengan korang mengenai sebuah permainan video ataupun video game ni dekat online, dekat mobile. Okay. Dan boleh dikatakan hampir semua orang dalam dunia ini, kat Malaysia ke, kat luar Malaysia ke, tak kira umur korang berapa pun, korang boleh akses kepada permainan video ini ataupun game ini. Game yang aku masukkan ini adalah The God Simulator. Dengar pada nama je kita boleh bayangkan apakah game ini, apakah cara permainan ini, apakah motif game ini dan sebagainya. Bagi mereka yang masih blur-blur tak tahu apa itu God Simulator, adalah cara simulate diri anda untuk menjadi Tuhan. Itulah game yang aku nak bincang kepada korang semua. Aku nak pesan kat korang, aku nak pesan kepada mak bapak yang tengok video ini untuk memastikan anak anda tidak terjebak ataupun tidak terpengaruh dengan permainan video ini. Terdapat beberapa jenis game yang berunsurkan God Simulation ini. Kita boleh Google Play Store, dekat kita punya App Store, dan download ke atas game-game ini boleh dikatakan sangat-sangat merangsangkan. Lebih daripada 300,000 dengan 500,000 punya range of download. Ada a few games God Simulation ni dan download yang berbeza-beza. Range dia antara 300,000 hinggalah dah berjuta download pun ada juga. Untuk dipendekkan cerita, game ini memang sangat-sangat simple. Motif utama game ni adalah anda akan main ke satu watak. Watak yang anda mainkan itu bukan calang-calang punya watak. Watak yang anda mainkan itu ataupun anak anda mainkan itu adalah watak Tuhan. Ya, sebagai seorang God, sebagai seorang Tuhan kepada dunia anda, kepada dunia yang maya itu. Jadi, kenapa bila aku berkata-kata tentang benda game ini, orang akan bercakap, mungkin tu game saja. Benda tu mungkin tak macam ni. Benda tu nampak remeh, nampak mudah, tetapi kalau kita kaji, kalau kita dapat tengok balik dia punya motif, apa cara permainan dia, gameplay dia, motif dia dan sebagainya, anda boleh akan rasa takut. Dan kerana itulah hari ni aku ingin berkongsi dengan korang apa benda yang aku rasa tak puas hati, apa benda yang aku rasa macam benda tu macam it's not right to do. Okay, for a start, kita akan tengok game itu, motif game itu, alright? Pertama sekali, si player ni ataupun korang ataupun anak korang yang sedang main game ni akan menjadi Tuhan. Tuhan kepada agama apa? Bukan agama Islam, bukan agama Kristian, bukan agama Buddha, bukan agama yang telah ada kat dalam dunia ni. Agama yang dimasukkan adalah agama ciptaan sendiri. Ya, korang adalah Tuhan bagi agama baru korang. Itulah motif game ini, untuk anda menjadi Tuhan kepada agama baru yang anda create sendiri. Kemudian, misi seterusnya, apabila anda sudah ada agama, okay, alright, anda boleh dapat satu layout. Kira macam home screen lah. Home screen tu anda boleh nampak benua-benua yang ada dekat dalam dunia ini, dekat atas muka bumi ini. Jadi, secara tidak langsungnya anda nampak bahawa anda sedang merule, anda sedang menguasai, anda sedang mentadbir alam dunia ini. Alright? Dan kemudian anda kena cari penganut. Anda akan dapat lihat timing berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan anda akan nampak progres berapa ramai penganut yang anda telah kumpulkan. Dan semestinya tujuannya adalah untuk anda mengumpulkan seberapa banyak penganut yang boleh di atas muka bumi ini untuk menganuti agama korang, agama yang anda buat sendiri itu. Dan di dalam permainan video ini juga, dalam game ini, korang sebagai Tuhan, korang boleh lantik. Lantik siapa, guys? Lantik padri, lantik nabi, lantik prophet, lantik messenger untuk menyampaikan, untuk preachkan agama yang anda buat. Dan sebelum tu korang boleh set lah agama korang ni nak buat macam mana, percaya kepada itu ke, percaya kepada ini ke dan sebagainya. Anda boleh set sendiri agama itu bagaimana, dan anda boleh pilih messenger anda ataupun nabi anda
untuk menyampaikan dakwah ini, menampakkan dakwah agama anda kepada masyarakat dunia. Dan motif game ini juga adalah anda sebagai tuan perlu merancang, perlu plan, perlu susun atur, buat strategi bagaimanakah untuk anda menguasai dunia ini dengan memastikan seluruh manusia dekat atas muka bumi ini menganuti agama anda. Okey, so itu secara ringkasnya bagaimana game ini atau permainan video ini, dia punya mission dia macam mana, apakah motif dia macam mana. So kita dah dapat sedikit penjelasan, kita dah dapat sedikit macam input ataupun insight mengenai game yang aku masukkan ini. Sekarang ni aku nak berkongsi dengan korang pula apakah yang merisaukan aku, apakah masalahnya terhadap mission itu, apakah benda itu menjadi satu isu, adakah benda yang kena dapatkan kecil ini akan merosakkan anak-anak kita, adakah benda ini akan membuatkan kita jadi sesat dan sebagainya. Itulah yang aku nak beritahu ke korang. Aku nak berpesan kepada mak bapak kat luar sana supaya pantau anak-anak anda, kerana ini adalah benda yang aku risaukan. Yang pertama adalah benda ini mengajar anak kita untuk belajar menerima monotheism. Monotheism ni kalau kita dengar itu definisi dia memang bagus, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu, religion yang satu, agama yang satu. Tetapi di dalam konteks permainan ini, di dalam konteks video game ini, monotheism yang dimaksudkan itu adalah tidak menerima agama-agama lain dan hanya percaya kepada agama yang satu. Agama apa itu guys? Agama yang dicipta oleh anda, oleh anak anda. Jadi itulah yang merisaukan aku, di mana kita ini diberi peluang untuk buat versi agama masing-masing, untuk memastikan kita suka dengan agama yang kita cipta itu dan merasakan bahawa agama-agama lain di dalam atas muka bumi ini, agama yang kita anuti ini sebagai satu yang membebankan, satu yang pelik, satu yang susah, satu yang macam mengongkong anak-anak anda. Dan sifat inilah yang aku amat-amat risau, kerana ianya sangat halus dipermainkan di dalam minda anak-anak kita. Dalam monotheism ni, dia mengajak kepada kepercayaan kepada satu agama, alright, satu agama, satu Tuhan, dan semuanya satulah, mono. Seluruh manusia kat dunia ini, tak kira agama apa, sepatutnya berada di bawah satu bumbung, di bawah satu payung agama baru, iaitu agama apa? Agama kau, agama anak-anak yang kau buat dalam game tu. Dan ini sangat mirip ataupun sangat similar ataupun sangat rapat dengan benda yang dibawa oleh the New Age movement, the New World Religion. Benda-benda macam ni lah yang sedang diperjuangkan, mana semua agama dalam dunia ni sepatutnya bersatu, berada di bawah satu bumbung dan mengajak semuanya untuk bersatu padu, untuk menganut agama yang sama, untuk mengikut jalan yang sama, mengikut jalan yang satu, iaitu agama the New World Age of Movement, the New World Order, the New World Religion. Benda yang sedang diadaptasikan, benda yang sedang dipromosikan tanpa kita sedari. Dan benda ini secara perlahan, secara halusnya dimasukkan ke dalam video game untuk memastikan generasi muda, anak-anak kita ni akan mudah untuk menerima ideologi ini. Ideologi apa? Ideologi di mana semua agama adalah sama, semua agama adalah satu, Tuhan lain-lain semua tu adalah Tuhan yang satu. Itulah yang mereka ingin sampaikan. Dan ini juga sangat-sangat menekankan liberalisasi kepada agama. Agama akan menjadi lebih liberal, lebih mengikut kepada kehendak manusia itu, lebih kepada mengikut hak asasi kemanusiaan yang difikirkan dan dibuat daripada otak masing-masing. Benda-benda macam inilah yang ingin menolak ajaran Arab lah, yang ingin menolak Jawi lah, dan ingin menolak agama-agama ni lah. Benda-benda macam inilah yang sangat halus dipermainkan kepada anak-anak kita. Seterusnya, benda yang merisaukan aku adalah the element of playing God, the element of kita ni menjadi Tuhan. Benda tu yang sangat-sangat merisaukan kita, di mana kita ada hak untuk menghakimi, mengadili, menjudge orang-orang dekat luar sana. Ya, kenapa? Sebab orang-orang kat luar sana tu, kat atas muka bumi tu adalah pengikut kita, agama kita. Jadi kita ada hak untuk rasa engkau bagus, engkau tak bagus dan sebagainya, engkau jahat, kau ni baik, dan itu akan membuatkan, akan mendoktrin pemikiran anak-anak kita ataupun mereka yang memain video game ini untuk menjadi Tuhan, di mana mereka put matters in their hand. Wait, what did you say? Did you say go away? Oh, now you're gonna get burned, my friend. Yeah, fireball! Yeah! Tanpa mengikut ajaran agama yang sebenar, tanpa mengikut tata susila peradaban agama yang sebenar, tanpa mengikut disiplin ilmu agama yang sebenar, mereka ada hak. Mereka ini layak untuk membuat apa saja yang mereka rasa suka ataupun apa yang mereka rasa patut. Kerana apa? Kerana mereka adalah Tuhan di alam dunia mereka. Di dalam video game ini, mereka berpura-pura untuk menjadi Tuhan. Mereka berpura-pura
betul-betul untuk mengadili orang. Mereka berpura-pura untuk mengambil alih tugas Tuhan. Mereka berpura-pura untuk mentadbir alam dan sebagainya. Sebab kalau dalam game ni mereka boleh set nak buat ribut ke, nak buat ribut taufan ke, nak buat angin ke, apa benda mereka boleh tentukan sendiri. Jadi itu adalah sifat berpura-puraan untuk menjadi Tuhan yang sangat-sangat bahaya, yang boleh menjauhkan kita dengan tauhid ataupun akidah yang sebenar yang diajarkan oleh Islam. And go, come on, bro. Benda ni juga akan menjerumuskan anak-anak kita ni ataupun mereka yang main game ni ke arah satu sindrom yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat bahaya, iaitu sindrom God Complex. God Complex ni adalah sifat manusia yang betul-betul ekstrim, yang betul-betul taksub ke arah satu benda yang menganggapkan semua lain tu adalah salah dan dia je yang betul. Dan God Complex ni juga adalah benda yang dikatakan sakit mental ataupun isu kepada mental kita, di mana kita betul-betul obses dengan sesuatu benda itu, dengan sesuatu ajaran itu, membuatkan mereka yang lain tu dikatakan salah, mereka yang lain tu dikatakan kafir, you know what I mean lah. Benda-benda yang membuatkan kita je rasa betul, even walaupun orang tu berada dalam agama kita sendiri. Macam contohnya Islam, kita menganggapkan dia punya Islam tu salah, kita punya Islam lagi betul. God Complex ini adalah benda-benda yang sangat-sangat bahaya. Ia boleh membuatkan kita menimbulkan rasa riak, bongkak dan sebagainya, yang membuatkan kita rasa macam engkau punya agama ataupun kau versi Islam kau tu salah, versi Islam aku lagi betul daripada engkau. Itulah yang sedang netizen kita ada dalam diri masing-masing, membuatkan nampak je orang macam ni, dia rasakan aku lagi bagus daripada dia, salah, benda tu tak betul, sedangkan kau sendiri tak faham apa benda yang kau perkatakan itu. Itulah yang masalah God Complex yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan untuk lebih teruk lagi, game ini sangat-sangat menjerumus ke arah God Complex itu. Dan yang terakhir yang betul-betul buat aku risau adalah the level of acceptance of the false messiah. Okay, benda ini akan membuatkan kita punya level kesediaan untuk menerima Dajjal itu lebih mudah, lebih terbuka. Aku bagi tahu kenapa. Apabila kita open diri kita kepada satu religion yang baru, satu new world religion, di mana kita rasa semua agama sepatutnya berada di dalam satu bumbung. Apabila agama yang baru itu yang akan membuatkan kita harmoni dan sebagainya. Kalau korang sedar, itulah benda yang akan dipermainkan ataupun sentimen yang akan digunakan oleh Dajjal untuk menghasut kita, untuk membuatkan kita jauh daripada Islam, yang akan mengatakan bahawa Islam dia ataupun ajarannya itu adalah lebih baik daripada ajaran-ajaran yang lain dan sebagainya. Kita tahu bagaimana tipu daya Dajjal, tipu daya what they call it, this false messiah terhadap agama-agama kan. Memang tugasnya utama adalah untuk menjauhkan diri manusia daripada agama-agama masing-masing, agama Islam dan sebagainya. Jadi benda itulah yang sedang dipermainkan oleh masyarakat dunia untuk membuatkan kita ready, untuk membuatkan kita okay untuk menerima agama baru, iaitu the new age of religion, right, the new world religion, di mana semua agama tu berkumpul dalam satu bumbung. Benda-benda macam ni, ideologi yang ada dalam permainan video macam ni, dia boleh membuatkan ada keluarkan sentimen untuk membenci agama-agama kitab yang lain. Kerana apa guys? Kerana apabila engkau telah taksub satu benda yang kau rasa macam kau boleh buat agama kau sendiri, kau boleh takbir agama kau sendiri, kau boleh ikut cara kau sendiri, ia akan membuatkan engkau akan rasa macam agama yang sedia ada sekarang ni sangat-sangat menyusahkan. Agama yang sedia ada ni memang tak ikut cara aku. Benda yang agama yang sedia ada ini, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, tidak kena dengan aku. Dan itulah yang pasti akan berlaku jika benda ini disebarkan, jika benda ini tidak ditangani, jika benda ini tidak dipantau. Apabila kita sebagai seorang Islam merasakan bahawa suatu ajaran itu adalah lebih baik daripada ajaran kita, di situ sangat-sangat penting, di situlah akan berlakunya percakapan iman dan sebagainya. Video game ini dia mengajak kepada satu fahaman di mana bahawa kalau engkau tak suka satu benda, why don't you create your own? Salah dari pelbagai aspek, dari pelbagai sudut. Benda itu adalah salah. Sebagai seorang Muslim, kita tahu, kita sedar di mana bahawa kita perlu submit, kita kena perlu ikut dengan perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Islam itu, nama Muslim itu sendiri adalah submit. Kita redha, kita pasrah, kita ikut faith, kita ada faith, kita iman kita terletak kepada satu ajaran tauhid, iaitu agama Allah. Dan itulah yang boleh merosakkan iman kita, yang boleh menggugurkan iman kita secara halus tanpa kita sedari. Jadi guys, mak bapak kat luar sana, abang-abang kat luar sana, kakak-kakak kat luar sana, pantau benda ini. Kita tidak boleh macam nak ban, nak saman orang tu apa semua, sebab mereka besar, mereka kau faham sendirilah kau nak cakap kan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah menjaga orang keliling kita. Kita boleh menjaga adik-adik kita, abang kita, saudara mara kita, anak-anak kita. So kita kena perlu start daripada sini, pantau mereka. Alright guys, sampai di sini video pada kali ini. Thank you so much for watching. You guys are just simply amazing for stick to the video towards the end. Kalau korang sudi, korang share, panjang-panjangkanlah video ini. See you guys on my next video. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as you can be as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.